Okey, kita bincang topik malam ni. Anda mengusi. Pandangan pegawai khas kepada Timbalan Presiden. Ha. Dia nak pandangan apa? Cuba cakap. Sebab ramai memandang, okeylah tak apalah. Kalaupun Muhyiddin Yassin letak jawatan atau diminta letak jawatan dan sebagainya, tapi ramai berpandangan dia orang tidak mahu Presiden UMNO jadi PM. Selesaikan dulu isu mahkamah. Biar cantik dulu. Tapi teruskan kepada Ismail Sabri. Ataupun yang kita nampak dia orang sebut tentang ahli Dewan Undangan Negeri Rembau, iaitu Datuk Seri Utama Mat Hassan, yang mana pegawai Rantau. Rembau pula, Rantau, yang mana pegawai khas yang hebat, iaitu Ustaz Abdul Debat. Jadi dia orang minta. Ramai gitu. Ada juga. Tolong jangan buat spekulasi, memang marah. Jangan. Itu pancung betul. Dia orang marah pada Tan Sri Muhyiddin Yassin, katakan menipu lah. Ini pandangan orang ramai. Taklah ramai, tapi yang ada cetusan minda dia orang, perasaan dia orang. Tapi dia orang kabel, dia orang kata tapi tak maulah. Orang kata apa nama ni, Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri sehingga selesai dulu isu-isu yang berada di mahkamah. Tapi saya rasa mungkin Presiden UMNO pun tidak mahu macam tu. Tapi manalah tahu, dalam hati kita tak tahu kan apa komen apa nama ni, orang kuat pakai baju hijau pada malam ini. Terima kasih banyak. Saya pun tak tahu tajuk. Join ni tiba-tiba dah macam tu kan. Saya diarahkan oleh pegawai khas Ustaz Aslin supaya join. Saya join, tak tahulah tajuknya berat sangat. Kalau tahu buat-buat dah tidur tadi kan. Tapi pada saya sebagai, kalau perspektif kita tengok daripada luar, keputusan yang diambil oleh UMNO ni wajar. Sebab itu adalah merupakan keputusan perwakilan pada persidangan UMNO yang lepas. Pimpinan Agung UMNO yang lepas dah ambil keputusan, tetapi yang saya faham tarik diri lepas jawatan daripada kabinet. Tetapi kerajaan PN itu masih lagi orang kata setakat yang dulu, tak apalah, teruslah memerintah. Cuma UMNO tak nak terlibat dengan apa lagi keputusan-keputusan yang dibuat dalam kabinet Perikatan Nasional. Itu saja yang saya nampak macam tu. Cuma tinggal lagi perkembangan mutakhir ini, bila tengok melibatkan isu kedaulatan raja, isu apa, saya nampak dia lebih pada salah faham sebenarnya. Salah faham darurat tu dah habis ke belum, itu aja sebenarnya kan. Jadi mungkin ada yang terlepas pandang dan sebagainya, tapi sebenarnya apapun dalam hal ini, keputusan parti itu memang dah dibuat dulu sebelum ni. Jadi maknanya bagi menghormati, tariklah, lepaslah jawatan, tetapi kita boleh nampaklah siapa yang masih lagi nak bertahan dengan jawatan, siapa lagi yang nak orang kata nak menghormati keputusan pendirian parti. Itu lah saya nampak macam tu. Dan sepatutnya yang paling perlu difikirkan oleh kepimpinan UMNO adalah bagaimana untuk memperkasakan hubungannya dengan parti PAS. Saya pandangan macam tu. Sebab supaya tidak timbul salah faham. Adakah sokongan Perikatan Nasional ni dia tarik diri itu bermakna dia nak putus gabungan dengan PAS? Benda ni yang perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan sebenarnya. Dan sebaik-baiknya pun keputusan ini dibuat setelah perbincangan dengan pihak tertinggi dalam Muafakat Nasional, dibuat dulu sebelum buat keputusan. Tapi apapun, itu memang peniaga parti dalam persidangan UMNO yang lepas. Itu je lah. Tanya sejak bila disimpan? Aduh, besok sebuang lah. Banyak tanya lah. Orang tanya sejak bila nampak mukanya P. Ramlee pula. Tu dia orang pelik. Dah gemuk lah. Jumpa. Sejak jadi pegawai khas ni, muka dah makin tembam. Tak, jauh tak kenal sangat. Teman tak ada. Okay.
Ustaz Samsul. Jadi menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim belum tentu lagi lah akan jadi Perdana Menteri. Belum. Tak, saya nampak sebenarnya menarik diri pada Perikatan Nasional tu sebab menarik daripada memegang jawatan. Itu satu bentuk pendirian yang memang diputuskan oleh perwakilan. Tetapi dia tidak pun mengangkat mana-mana. Tentang isu jadi Perdana Menteri ni, saya nampak benda tu jauh lagi. Sebab pendirian yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu adalah menyokong penuh yang di-Pertuan Agong. Itu aja sebenarnya. Jadi maknanya dia bukan tarik diri tu. Kalau ikutkan yang saya faham pada persidangan yang lepas, menarik diri pada Perikatan Nasional supaya tidak terlibat dengan keputusan kabinet yang dibuat. Sebab banyak sangat keputusan kabinet yang nampaknya macam banyak masalah kan, banyak sangat mengundang kontroversi dan sebagainya. Ya, betul. Net, Ustaz masuk net 1,500 tu Hebat ni. Kita berhenti seketika dalam bab politik. Ada soalan Ferry. Saya nak tanya, boleh ke kalau lelaki call WhatsApp dengan perempuan, apa hukumnya? Silakan Ustaz lah. Ada tujuan tak? Kalau tujuan semata-mata untuk kepuasan nafsu ataupun inilah, dia jadi haram. Kalau ada benda yang baik, contohnya kita ada isu yang kita nak bincang ataupun ada topik, ada benda yang ada masalah. Dia betul-betul apa tanya hukum lah ni, orang nak bincang bab ni. Cak ayam tu. Jawapan dia betul soalan jawab tadi. Kalau kita berwhatsapp, beritu ini kerana untuk berkenalan dalam bentuk membawa kepada nafsu, itu adalah haram hukumnya. Tapi kalau di WhatsApp Ustaz Aslin ataupun IG tanya hukum makam, itu adalah harus. Dia boleh berubah pada niat orang tu. Ni ada soalan ni. Ustaz, saya jawab. Patut ke sekarang kita fikirkan semua ini atau ketepikan dulu politik? Silakan. Okey. Saya punya pandangan pun, saya setuju dengan soalan Army ni yang kita memang sewajarnya dalam tempoh macam ni masyarakat tengah susah. Jadi kita nakkan settlekan dulu. Kita sepatutnya, tu saya kata itu, kalau tak bersidang parlimen pun, tak boleh kali parlimen kerajaan dan pembangkang duduk sekali, tolak tepi pasal jawatan. Kita bincangkan apa strategi nak bantu rakyat. Apa strategi nak buat, kita bincang. Sekarang ni Tan Sri Mahidin boleh je terang. Semua ahli parlimen, tak kisahlah kerajaan pembangkang, sekarang kita sama-sama kena bantu rakyat. Kita sama-sama pemimpin. Buat pertama kalinya dalam menyelesaikan masalah rakyat, tak usah fikir kau bendera mana, kau tim mana, kau pejuang ke, kau apa ke. Sekarang kita sama-sama fikir dengan kapasiti kita sebagai ahli parlimen dan panggil ahli DUN apa semua, ADUN semua. Ni masanya untuk kita, sebab kita matlamat kita sama. Kita nak hapuskan COVID daripada Malaysia. Betul. Kenapa lagi nak bincang ni, siapa nak percaturan politik lagi? Tak ada kena-mengena. Sebab orang ni, ada orang sampai 3 hari tak makan. Anak tak makan, apa tak makan. Dan betul juga baru ni yang Haris Iskandar semalam. Saya ada share kan dengan uncle ni. Bayangkan, 3 hari, 4 hari bergaduh pasal ni. Langsung tak sentuh pun tentang macam mana cara nak bantu orang ramai. Macam mana nak bantu rakyat. Benda ni sekarang ni yang kita nak. Sebab secara konklusifnya, tak kisahlah. Politiknya akan datang. Pilihan raya besok, pilihlah. Buat masa ni kita settlekan kes dulu. Gantilah. Kalau orang tanya saya kan, katalah BN mentah balik pun, tapi dengan majoriti yang tipis, masalah ni akan berlaku juga. Katalah PAS mementah, combine dengan Bersatu, tapi ada majoriti tipis. Percaya cakap saya, dia isu-isu netizen yang akan jadi balik. Sama juga. Orang main-main, orang troll. Akhirnya, image yang tak baik juga yang akan diketengahkan. Kita ni nak cari buruk memang jumpa memang. Kan malam ni perbincangan kita ni, orang kalau nak cakap benda yang tak baik, tetap akan jumpa benda yang tak baik. Tapi pada saya sewajarnya kita pemimpin-pemimpin ni bincangkan apa strategi. Sekarang ni yang paling kesian kita punya frontliner ni. Dah letih. Frontliner dekat mana? Ada yang dah tak cukup katil, ada yang apa, lepas tu masih lagi nak main politik macam ni. Dah lah kluster baru kat dataran Merdeka tu pun dah ada sekarang ni. Allah.
Macam mana kan? Jadi itulah dia. Kita kita nampak kena fikir kebaikan umum lah, kena fikir. Apa juga tindakan yang kita buat. Sebab dapat malu pun tadi Tun pun mohon maaf sebab patut Tun kuarantin kerana pegawai akan ada COVID. Semalam dia pergi juga tapi insya-Allah moga-moga tak jadi apa-apa lah kot. Cuma kita mula-mula tadi mukadimah pun bukan kita nak komen apa you all buat sama ada pertimbangkan ke apa. Cuma kita rasa macam kilan dalam keadaan suasana hari ni ya orang nak pergi masjid pun tak boleh. Orang pergi masjid kena saman. Compound. Polis terus keluarkan compound. Bangladesh semayang 5,000 mahkamah hentak dia orang. Itu tak apalah. Melantak ke mahkamah lah sebab mahkamah punya putusan. Tapi saya tengok semalam, saya rasa tak ada keluar pun. Mufti dah sampai. Kita tanya ni. Kita tanya bakal apa nak jadi lah dia orang ni. Betul. Jadi bila jadi isu macam tu, jadi kita rasa macam sebab tu Dr. Zahad dia pun ada komen juga tentang orang Bangladesh semayang raya di Pulau Pinang kena denda 5,000 compound semuanya. Itu semayang bukan kata buat benda lain atau nak menjatuhkan siapa mana pihak. Tapi kerana mungkin ke Bangladeshan jadi 5,000 campur-campur itu negara. Tapi kita tengok perhimpunan baru ni yang jelas dah keluar hari lepas ada 5 positif dan dia cari yang lain takut merebak dan sebagainya. Pihak berkuasa tak tahulah sebab apa, mungkin atas nama mereka adalah yang berhormat dan sebagainya. Saya rasa tak perlu panggil. Apa yang dia keluar tu, ambil berkeluar surat nak ambil 1,500. Tiba nak kena panggil seorang-seorang sampai dekat 45 orang. Jadi inilah yang kita nampak macam orang komen juga. Orang yang komen ni dia kata dia bukan masalah politik. Hang buatlah tak masalah. Tapi suasana pada memang tak boleh ke ada bersabar sebab kalau nak jatuh tu dia jatuh lama dah. Kalau nak hilang apa sebagai jawatan tu dia jatuh lama dah. Cuma mungkin duk pertahan kerana mungkin rakyat Malaysia banyak berdoa lah. Orang malas nak fikir masalah siapa nak jadi pemimpin, nak jadi PM, whatever, wallahualam. Cuma orang doa supaya biar kami bebas dulu. Kalau nak buat belakang pun tak boleh pergi. Yang contoh dia. Sebab kita punca COVID ni pun pada 26 hari bulan September 2020 pilihan raya di Sabah bagi contoh dia. Itu pun cukup dah. Memeritkan rakyat Sabah sampai 6,000-7,000 orang satu ketika dahulu dan penularan sampai kepada kita pada hari ini. Ini yang kita duk risau yang kita dan saya nampak, katalah sekarang ni kita kena fikir keadaan betapa teruk keadaan di negara kita ni. Katalah kita tutup semua sekarang. Katalah kita tutup sekarang, kita tutup sebulan. Let's say lah. Kita tutup sebulan, semua hilang sekolah, semua pejabat tutup, tak ada satu pun miti tak miti, semua tutup contohnya. Katalah kita dapat kurang separuh daripada kes hari ni, 17,000, katalah kita dapat buang separuh yang mana kita rasa takkan. Buang separuh, kita ada 8,000 lebih kes, masih lagi tinggi. Tinggi, betul. Nak begitu, so keadaan sekarang kita ni bukannya makin baik, sekarang ni tengah teruk. Jadi kita kena ada satu tindakan yang jelas, yang menampakkan. Ya masalah kita gitu. Bila buat pengumuman, kita berdebar-debar, tunggu apa keputusan nak buat. Sekali keputusan buat, itu yang dia kata keputusan separuh masa. Buka, tapi ni boleh buka. Yang ni tak boleh buka, ni boleh buka. Tapi yang boleh buka tu tak ada kena-mengena. That's why, sekarang ni yang paling kesian, yang paling susah, terutamanya mak ayah yang nak bekerja, yang paling susah, anak-anak PDPR. Susah. Bukan senang. Guru-guru kita pun dah blur dah. Macam mana nak buat lagi. Persentage kehadiran murid. Kan? Pelajar-pelajar. Rendah. Lepas tu belum cerita lagi. Satu sekolah ni, berapa ramai tak datang sebab gadget tak ada, peranti tak ada. So benda-benda macam ni sebenarnya yang kita kena highlight kan, bincang. Kalau nak buat Suruhanjaya diraja pun buatlah. Untuk bincangkan macam mana nak ambil tindakan supaya jelas hala tuju kita. Ni sekarang tak nampak. Itu umum. Betul. Bila UMNO dia tarik daripada jawatan dalam Perikatan Nasional. Sekarang tak ada menteri. Bila tak ada menteri, pentadbiran dah tak ada. Jadi lagi teruk nampaknya kepimpinan macam ni.
Tak, yang saya faham begitu, kata keputusan asalnya, yang saya faham, dia hanya meletakkan jawatan. Sepatutnya dululah. Hari ini saya pun tak pasti apa sebenarnya dimensi yang dia nak buat. Kalau dulu letak jawatan, tetapi maknanya PN masih memerintah. Lantiklah menteri-menteri kabinet baru. Maknanya dia hanya menyokong apa yang ada sekadar untuk bertahan sampai pilihan raya saja. Sebab tak lama lagi pun nak pilihan raya. So kalau gaduh-gaduh pun, jadi maknanya yang kerajaan yang sedia ada, lantiklah orang lain jadi menteri. Ni sekarang Termasuklah orang, termasuk agak menteri-menteri yang masih lagi bertahan. Kan? Kita minta penasihat agama bersatu bagi ucapan sikit. Bukanlah. Apa benda pula, astagfirullahalazim. Kadang-kadang pelik macam dia orang ni apa sebenarnya dia orang nak Sebab saya tengok macam semalam kan. Semalam jumpa hamba Allah. Dia ni gaji dia 40,000, sekarang dalam akaun hanya tinggal 1,000 je. Susah. Lepas tu yang berlaku ni nak melompat, apa semua nak bergaduh, apa yang dia orang dapat. Rakyat juga susah sekarang. Pelik lah saya. Betul. Memang saya tak faham. Orang nak berniaga pun susah. Betul. Orang nak buka stall tepi jalan pun susah. Sebab dia buka, kalau dulu dia berniaga tepi jalan, orang ramai boleh singgah. Sekarang orang tak ada, tapi dia buka juga. Orang jual tisu tepi jalan. Takkan yang tak nampak? Tak faham lah. Orang yang jual nasi lemak, 3 orang dah jual nasi lemak meninggal dunia. Sebab COVID. Tak faham lah. Lepas tu kita nak buat nak bergaduh-gaduh macam ni. Aduh, tak faham. Astagfirullah. Dia macam stres lah. Sekarang ni yang jadi masalah ni penjawat awam. Penjawat awam jadi pening tau. Saya duk jumpa kan pegawai polis, dia kata, kami nak ambil tindakan sangat pada satu bahagian, takut nanti satu bahagian ni jatuh, kami tertekan ambil yang ni. Jadi macam Datuk penjawat awam ni dia jadi macam susah nak ambil tindakan tau. Kita duk nampak. Harap-harap tak tukarlah menteri-menteri. Ya Allah, tukar menteri, tukar polisi. Bila tukar polisi, kami yang kena buat kerja. buat baru. Tapi penjawat awam yang level selebriti dia lain. Kita kena faham. Dia tak sama dengan kita yang biasa-biasa ni, yang kadang-kadang keluar, kadang tak kan. Sekarang ni masjid tak boleh pergi tau. Kita tu sibuk gaduh-gaduh, masjid tak boleh pergi, surau tak boleh pergi, Jumaat entah bila tak pergi. Aduh, hai. Dah, habis saya nampak suggestion yang paling baik adalah buat masa ni satu ketetapan, mungkin yang di-Pertuan Agong pun mungkin boleh keluarkan satu titah kepada semua ahli parlimen. Kita buat tempoh bertenang, tak usah nak tukar-tukar kerajaan ke buat masa ni, maintain saja. Mungkin mana jawatan kosong yang dah ditinggalkan tu gantikan saja. Ambil je menteri-menteri baru. Tetapi maintain buat masa ni tak salah. Bersidang pun kalau macam tu malu je. Level macam ayam lah kita parlimen kita. Aduh. Satu dunia tengok tau. Tengok tak berapa ramai orang Singapura, macam mana ada pelawak-pelawak Singapura tu dia boleh lakon dengan pula parlimen Malaysia ni macam mana. Ada pula orang buat comparison parlimen Malaysia dengan parlimen di UK dengan US. Macam mana dia orang bersidang. Malu kita. Tu sebabnya level kita kat mana. Tu sebab buat masa ni, saya ingat mungkin sebelum buka balik parlimen, kena buatlah satu majlis kaunseling ke apa kepada menteri-menteri ni. Macam mana cara kau nak bersidang? Macam mana cara kau nak bercakap? Macam Datuk Izzah Arif bercakap macam mana? Tutur kata macam mana? Kena ni balik sebab kena muhasabah. Dia orang ni tak tengok balik ke video dia dalam parlimen macam mana dia orang ni. Cuba kau tengok balik parlimen. Kau macam mana kau bercakap dalam parlimen. Cuba kau tengok balik. Apa yang kau nak tunjuk dekat orang? Cubalah tengok balik. Takkan tak nampak. Dulu tak ada live tau dekat parlimen. Tapi kita nak buat transparansi. Nak tunjuk kat orang. Ni yang kita tunjukkan. Level kita kat mana. Malu kita. Pada saya akan datang. Kalau perangai ahli parlimen, jadi elok tidak perlu dilakukan. Sebab memalukan. Budak-budak boleh buat IG TikTok. Dia kata, woi ahli parlimen buat malu kat kami budak-budak. Jadi budak-budak TikTok boleh buat IG. Memang kita nak nasi betul. Kita tak nafikan. Tapi kalau isu macam patut tak perlu tayangnya. Memang kita tahu dah apa akan berlaku. Bukan itu menjatuhkan muruah. Orang kata apa nama ni, ataupun bukan ahli parlimen,
menyatukan maruh Parlimen Malaysia. Dewan sendiri. Contoh dia. Saya tengok Masya Allah majoriti Allah kata. Saya pelik satu benda saya pelik. DAP bersatu tau. DAP solid. Yang UMNO bertelagah sama dia, UMNO bersatu bertelagah sama satu, PAS bertelagah sama PAS. Apa ni jadi orang ni? Itulah. Bila nak kuat orang Islam je ni? Datuk. Bila kita cakap, kata kita ni tak menyokong parti lah. Bukan masalah parti. Kita ni, dia kena faham lah. Ada orang duduk dalam politik. Ada orang duduk dalam akademik. Ada orang duduk dalam bidang counselling. Macam Ustaz Lah, kaunselor. Ustaz Aslin, dia penceramah. Tak lama lagi jadi YB. Syamsul Debat. Okey lah, dia minat politik. Macam saya bukan pandai sangat politik ni. Tapi bila kita tengok ni macam sedih lah. Gaduh je orang Islam ni. Tak masalah ni geng-geng bukan Islam ni. Dia orang batu je tu. Yang berhormat saya kena betulkan kenyataan tu. Saya ada insya-Allah adalah pengalaman dan sedikit lah pengetahuan pasal politik ni. Tapi nak kata saya minat sangat politik tu tidaklah. Tengok dalam keadaan sekarang, bukan masanya lah untuk kita minat pada politik ni. Nampak macam penat lah tengok. Orang sampai jadi trauma tengok politik ni sangat tahap. Orang tengah susah ni. Bayangkan orang tengah susah. Jadi bila dia tengok dalam parlimen macam tu, dengan siapa lagi kita nak harap, dia kata. Nak minta tolong siapa lagi? Mengikutkan kajian yang kita buat, kita survey, tengok budak-budak pening tau. Tak tahu nak pangkah siapa ni. Kalau mengundi sekarang, semua blur. Orang muda kata pergi ke yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Dah. Rakyat susah. Makan tak cukup. Kita sedap lah. Macam saya, Alhamdulillah ada gaji. Abang Lin ada gaji. Ustaz Lah ada juga gaji. Ustaz Syamsul Debat ada juga gaji. Live, apa semua. Tak pun YouTube bayar. Ni, makcik-makcik, pakcik-pakcik kat luar tu. Aku pun kata, saya memang tak boleh terima tak saya lah. Dia ni bantai ahli parlimen ke bantai kita bertiga ni? Kadang fikir kat ni. Kan? Bantai. Sekarang ni emosi tak stabil tau. Kita bercakap pun dah jadi macam dia tak bukan kita tengok dekat IG dia sikit-sikit tahniah atas pelantikan. Aku cakap, aku kata dalam pada tu dia kata gaji kita dia kira kan. Elau kiri kanan depan belakang. Kata Mahdi dia perlu yang penting masuk itu je. Lebih malam ni. Aduh, ramai lah. 2,400 lah. 2,500. Dr. Izzah punya orang lain macam. Tak ada maknanya. Sekarang ni semua orang stres ni. Dia nak tengok apa yang kita boleh bantu dia orang. Datuk. Hari Jumaat ni saya pergi hantar makanan tau. Dekat Melaka. Dekat Melaka. Mapim. Hantar barang keperluan. Sebenarnya antara usaha yang kita sebagai penceramah ni boleh buat tu lah. Kalau kita boleh buat produk review, kita buat, bantu orang. Kalau boleh promote kan, promote. Nampak ke tepi jalan tu, kita ambil buat alat-alat. Tuan-tuan nampak orang ni berniaga, jom tolong. Kata. Buat je. Pengalaman nak cerita orang hantar barang tau. Saya ni memang lah, kita buat produk review free tau. Bukan ambil duit 1 sen. 1 sen pun saya tak ambil. Betul. Tahu tak, dia orang datang ke rumah tau. Saya bubuh nama adalah anak kan. Jadi saya tak keluar rumah. Sebab saya tahu takut nanti orang kenal itu rumah saya. Orang tak tahu siapa Aisyah tu. Jadi bayangkan dia orang datang. Ada yang datang tu. Bagi kereta pun. Ya Allah, uzurnya. Datang-datang bagi. Boleh tak tolong minta tolong Ustaz. Tolong reviewkan produk ni. Produk suami saya. Saya tolong suami saya. Suami saya dah kena berhenti kerja. Saya tak kerja. Allah Syekh. Menangis Syekh anak. Bayang betapa susahnya orang. Tu bila kita buat review, dia orang kata Alhamdulillah, ada orang beli dah. Sebulan tak ada orang beli. Kita dah baca mesej pun kita nangis. Kadang-kadang ada setengah orang dia kutuk je kita. Dia kata apa benda ni profesor tapi duk review makanan. Kau ingat aku saja nak review makanan? Memang tak lah. Kalau tak kerana orang susah, memang saya terpaksa buat. Sungguh. Sedih lah kadang kita tengok sendiri. Barang siapa ke, barang UAKB pun kita buat lah. Yang penting mana boleh tolong kita tolong lah kan. Betul lah. Apa yang patut lah semua orang pakat tolong kan. Betul. Sebab
kalau kita tengok contoh macam sahabat-sahabat kita yang pilot pun, dia tengok pilot tu. Bayangkan pilot yang dulu terbang 4-5 negara seminggu. Sekarang dah tinggal 10 penerbangan setahun, tahun lepas. 10 penerbangan setahun. Ada orang kata Ustaz Aslin ke tu, handsome sangat. Apa ni? Dia ni sihat ke tak? Tak pernah tengok Ustaz Aslin pakai baju petak-petak macam tu. Kan? Tadi Tapi betul bayangkan pilot tu tadi 4-5 penerbangan luar negara seminggu, tiba-tiba tinggal 10 penerbangan setahun. Dan dia orang hilang kira-kira 80% daripada pendapatan bulanan dia. Allah, Ustaz Aslin, hilang poin aku tengok. Macam hantu Cina tu. Tapi hantu Cina putih. Hantu Cina putih. Aduh. Dan untuk mengetahui sekarang ini di rumah Abah berkumpul ramai wartawan-wartawan. Wallah alam tu apa. Dan kita tengok keputusan besok insya-Allah. Dengan live. Kita tahu kita hantar. Memang ramai lah. Saya satu je. Saya fikir kalau boleh lah. Kalau boleh solve the problem, solve the problem. Bincang elok-elok. Abah pun panggil lah Abang Long ke Abang Ngah apa semua tu panggil, bincang elok-elok lah. Rakyat susah sekarang. Aduh, hai. Kalau duduk macam ni, ini bukan masanya. Tak, ini bukan masanya. Besok kalau kita tukar kepimpinan nak gombak sana, gombak sini. Tarik sana, tarik sini. Bukan masanya. Pilihan raya besok. Pilihlah. Settlekan kes COVID ni dulu sebenarnya. Apa pandangan kalau kita akan buat macam Mageran? Darurat tu. Perintah berkurung. Tak perlu bukan. Dia tak mesti Mageran perintah berkurung. Hanya Agung saja dan juga tentera Malaysia buat sementara waktu mereka yang akan ambil alih. Kerana masalah COVID. Masalah ni darurat COVID. Sebab betul. Sebab apa? Kenapa kena buat macam tu? Sebab bila menteri-menteri ni sampai dia dah hilang tujuan dan dia tak ada kuasa yang jelas. Kuasa yang jelas tu maksudnya tak ada siapa yang ada majoriti yang selesa untuk kontrol keadaan. Maka akhirnya itu salah satu cara sebenarnya. Biarlah makna titah tuanku dia yang susun. Dia strategikan dengan tentera. Kontrol macam mana. Buatlah pandemik macam mana. Sebab dia orang tak ada kepentingan politik nak dijaga. Tak ada. Mungkin sampai satu tahap kalau mereka tak boleh takbir, kita terpaksa tu. Saya kata tadi Tuan Agong kena masuk campur. Betul lah. Betul. Ini pun dah mula macam maki hamun, macam monyet dan sebagainya. Jadi kita kita tak nak komen-komen yang tak elok. Jadi saya ni bukan untuk kita nak maki hamun. Minta maaf banyak-banyak. Bagi pandangan. Jangan komen lah anjing. Tadi ada kelima anjing. Ni ada orang tanya ni. Dia kata kenapa ustaz-ustaz tak tegur menteri-menteri. Untuk pengetahuan semua, kita orang ni semua ada nombor peribadi menteri-menteri tau. Daripada zaman BN, kemudian zaman PH, lepas tu zaman PN. Kita tetap ada nombor dan kita tetap kawan pun. Memang kita bagi nasihat. Kita kalau pelik-pelik, kita WhatsApp terus je. Kadang-kadang kita telefon. Ada yang kita telefon, dia jawab. Ada yang kita nasihat, dia kata insyaAllah kita akan ubah. Tengok macam tu juga. Ada yang berubah, ada yang berubah. Jadi bukan semua nasihat itu perlu diwawarkan dalam Facebook, Instagram. Ustaz Aslin ramai kawan-kawan dia jadi menteri. Ustaz Lah lagi ramai. Kan? Dia kah menteri-menteri pun nangis. Apa nama Syamsul Debat janganlah. Memang antara YB yang kalah kan. Dia memang lagi ramai. Semua sampai hari ni ulang siar dia punya ceramah dekat KBP. Dia pegawai khas kepada timbalan presiden. Jadi dia lebih dekat. Itu antara. Untuk betul. Kalau kita tak ketahuan, ini untuk pengetahuan. Iaitu satu debat ni sebagai salah seorang orang yang menasihati, orang yang bersama-sama. Kita tak masalah what's your party, tetapi kita nak kena orang-orang macam ni yang understanding, perform. Tak jawab jawatan tak apa, tapi dalam masa yang sama boleh nasihat yang terbaik. Jadi ada orang tanya, AK masih dengan PAS lagi tak? Ni orang tanya, Imam Hafiz ni. Ustaz Belasari masih dengan PAS lagi tak? Tolong jawab masalah. Ana tak ada jawatan apa dalam PAS.
tapi masih ahli lah. Cuma nak tanya ni lah. Kita faham soalan. Kita dengan Pak. Masih jawapan dia. Jawapannya ya. Ada orang tanya. Kita Ustaz Zazlin. Ha. Saya tengok kepimpinan, contohnya Tan Sri Muhyiddin kan. Banding dengan kerajaan dulu yang dapat RM30, lepas tu kutip derma kepada rakyat, yang derma tu pergi mana pun kita tak tahu. Banyak rakyat sekarang ni puji kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Dapat juga duit, dia kata. Kenapa ada di kalangan kita yang tak puas hati? Sedangkan kepimpinan dia lebih baik daripada kepimpinan yang lepas. Betul lah tu. Pada saya satu je lah. Rumah kalau bocor, tampallah bocor tu. Bukanlah ubah rumah tu tukar rumah lain. Macam tu lah kan. Sebab dalam keadaan macam ni, lagipun kebetulan kita dah tak lama lagi nak pilihan raya. Kalau ikutkan period tu dah nak sampai. Jadi mana kata kita tak perlu berkecoh-kecohan untuk benda yang sementara. Katalah kita tukar kerajaan sekalipun, tukar pemerintah. Tapi dalam selang tak sampai setahun, kita nak kena election juga. So sama juga isu dia. Kan? Jadi baik kita selesaikan kes COVID. Lepas tu nak suara, nak bergaduh balik, bergaduh lah. Tapi bergaduh smart lah. Pada saya perbezaan pandangan orang Malaysia ni teruk lah. Kita tengok dalam komen-komen netizen sendiri pun. Kita tengok orang komen. Dah makin wahara dengan kata-kata kesat. Kata-kata cacian, makian. Jadi keadaan dah semakin tak terkawal. Sebab semua orang kata Dr. Izzahar tadi lah. Orang dah stres, orang dah mental health. Bayangkanlah kes bunuh diri. Tahun lepas, 266 kes bunuh diri. Tahun lepas. Tahun ni setakat bulan 5, 53 kes bunuh diri. Tak termasuk 19 kes cubaan bunuh diri setakat bulan 5 tahun ni. Mana kan benda ni tak pernah berlaku. Jadi kita kena ada satu solusi yang jelas lah. Tak boleh lah ni. Sampai bila orang tersepit ni, orang perhati je perangai pemimpin. Tapi dia orang tak pernah, dia tak terasa ke yang semua tengah perhatikan dia. Tu isu dia. So kita harap video malam ni ada orang rakal hantar kat menteri. Pokoknya dia bertengok keresahan rakyat sebenarnya. Bukan saja-saja kita buat. Sekarang pun dah 2,700 ramai yang duk perhati perbincangan kita. Betul. Cuma kita tengok ni ada komen, ada banyak komen. Kami dah letih lah Ustaz tengok perangai ada orang. Secara umum lah, kami dah letih. Dan pada nisbah diri anak sendiri pun nampak macam agak letih melihatkan senario yang berlaku pada hari ini. Jadi sahabat Samsul sebut tadi, ialah mungkin bagi mereka yang mengikut kepada perwakilan perhimpunan UMNO baru-baru ni, mungkin dia jawatan keluar, mungkin dia ambil balik orang yang baru untuk jadi menteri. Cuma kesan sebenarnya macam Datuk Izzahar kata tadi, polisi akan berubah. Kalau saya menteri, ni contoh, kalau saya menteri, saya buat polisi ni. Dia boleh start jawatan, marilah Sablah Khairi. Dia buat cara dia. Dia benar tidak berubah dalam masa Allah. Bayangkan bulan 2 tahun lepas, baru setahun 6 bulan lebih kurang, setahun 6 bulan lebih kurang. Polisi itu akan berubah pula selepas ini, selepas bulan. Lepas tu lah mungkin tahun depan, mungkin bulan 12, pilihan raya balik. Jadi kita minta ialah kita nak cakap lebih pun, kita bukan orang politik atau bukan, maksud kita bukan duduk dalam politik, kita tak tahu, kita nak komen lebih-lebih pun. Tapi harap-harap apa yang kita fikir sama-sama pada malam ini ni, mungkin adalah sedikit lah orang kata apa pada pandangan dan minda ataupun idea para pemimpin pada hari ini. Ini baik sama ada pemimpin negara atau pemimpin parti politik dan sebagainya. Isu yang tadi ada tu sebut tadi dengan Ustaz Al-Karimullah tadi ataupun debat tadi, ada orang kata beberapa pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan kluster mahkamah dan sebagainya. Saya nampak macam ada satu tim tau. Dia satu parti dan satu tim yang ada golongan ini yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Di sini pun kita nampak macam ada mufarakah, ada dari sudut berpecah belah. Jadi saya tengok komen-komen tadi itu sebelum ni lah yang saya buat.
komen kita beri laluan kepada KJ. Jadi boleh orang kata KJ ni lalang. Melibatkan 4 fasa kajian. 2 orang guru yang mengajar kanak-kanak berumur 5 tahun terlibat. Macam-macam pandangan orang. Kita tengok siapa yang pandang itu. Mesti kita yang pasti sendiri. Jadi kita harap insya-Allah masuk. Wallahu alam. Pandangan saya Ustaz, dalam keadaan sekarang macam ni, saya masih lagi berpegang pada satu pendirian saya sendirilah, pandangan saya. Tak perlu dah bersidang. Kalau macam tu dalam sidang, tak perlu bersidang. Dan kalau bersidang pun, siapa yang bising ni? Tak, pada saya, kalau macam ni keadaannya tak perlu, melainkan buat satu perbincangan antara semua ahli-ahli parlimen. Sekarang ni orang nak dengar apa keputusan untuk rakyat. Apa tindakan-tindakan jelas untuk rakyat. Cukup-cukuplah rakyat. Kita pun tak tahan tengoklah frontliner, orang susah, meniaga susah, apa susah. Hari-hari orang hantar mesej kat Ustaz Aslin, atau mesej kat Ustaz Lah, minta tolong bantu nak pampers, nak susu, nak apa. Orang nak itu sekarang ni. Orang tak cakap pun. Macam hari tu, nanti minta maaf dia latih di malam Perdana Menteri. Apa kena mengena dengan kes yang tengah naik ni? Apa kena mengena? Dulu kata tak perlu Timbalan Perdana Menteri. Cukuplah ada Menteri Kanan. Kan? Apa kena mengena? So, selagi mana keputusan yang tak ada kena dengan rakyat, boleh tak payah buat. Fikirkan apa yang kena dengan rakyat saja. Contoh, kerajaan umumkan, kita hapuskan skim pinjaman buku teks, kita bagi tablet dekat semua pelajar. Buat keputusan macam tu. Supaya anak yang ada 8 orang ada 8 tablet. Tablet yang dah modified untuk dalam tu buku teks semua ada dalam tu. So anak tak ada alasan tak belajar. Bagi semua isi rumah. Bagi seluruh rakyat Malaysia, bagi walaupun keputusan tu menyebabkan kita rugi, tak apa bagi. Ya, isi rumah mana yang pendapatan bawah ni bagi je 1,000, tak payah nak ketatkan syarat. Pada peniaga-peniaga, bagi je umumkan insentif RM5,000 pinjaman untuk berniaga tanpa interest. Bagi. Sebab kita nak selamatkan ekonomi. Nak selamat ekonomi, nak simpan duit, tapi orang rakyat mati, macam mana? Betul. Apa gunanya? Sekarang ni kita kena fikir apa keputusan yang boleh bagi manfaat pada orang ramai. Itu saja. Pada saya tu ya. Mungkin kita kalau mungkin ada komen pukul 12 lebih kurang. Baik. Ada semua sahabat-sahabat yang menonton hampir 2,800 hari ini. Silakan Datuk. Datuk. Nak cakap apa tak kerti nak cakap lah. Bela. Ya, tak apa. Tapi dia makan kupuk tu bising kacau live ni pening bala. Nampak gaya tokoh akademik pun tak tahu cakap apa-apa. Inilah masalah sebuah negara pada hari ini. Tapi one more. Kalau tokoh akademik kata tak tahulah nak cakap apa-apa dah. Maknanya inilah negara. Mahal betul. Ini luahan seorang tokoh akademik yang terkenal. Faktor dalam survei dan sebagainya. Jawapannya ialah tak tahulah apa kena cakap sekarang ni. Maknanya sama ada itu itulah kesimpulan dia. Jadi maksud dia macam malas kalau nak sembang lah. Gitu. Sama juga dengan saya sebenarnya. Orang tanya saya, kita komen dia bermaki kita ni. Kita komen. Tahu apa, usah kata apa, usah cakap boleh, politik yang tak jemput. Aduh. Dia orang blame kita balik. Jadi macam mana nak buat? Kita nak tulis ni, geram nak tulis. Kita nak tulis baru tentang perhimpunan black, kumpulan hitam dari gagak hitam ni. Yang semalam semua. Saya fikir. Dah kamu tahu setiausaha Dewan Parlimen beritahu ditangguhkan. Kalau kamu nak kerja pun tak boleh. Tapi saja nak bawa penyakit dalam keadaan kita pada hari ini. Sama dengan orang ni.
Saya tak komen apa dia orang buat, tapi fikirlah balik sesuai ke dia. Jadi, bila kita nak komen dia, orang akan maki kita. Waktu tu dia orang tak kenal Ustaz Aslin ke, Ustaz Lah Khairi ke, Ustaz Lah lagi lah, kena maki. Itu standard lah. Dengan suara dia, jerkah dia semua. Samsul Debat, lagilah dengan keamnuan ni, tu pun lagilah orang yang tak amnu marah dia. Jadi contoh dia kan. Dia bukan contoh. Walaupun dia berpura-pura hijau pada malam ini. Okey, tu antara. Cuma satu lah sebelum kita nak habis. Memang apa macam Ustaz Samsul kata, memang rakyat menderita sungguh. Baru ni ada satu keluarga hantar mesej, dia tak ada ni telefon untuk PDPR. Sampai macam tu, hantar mesej kita, tolong Ustaz, kita pergi hantar. Rupa-rupanya dalam rumah tu ada 5 lagi. Cuba bayang tengok. Macam mana 5 kita nak bantu ni, nak buat PDPR kan. Dengan yang ni tingkatan 3, yang ni tingkatan 1, yang ni darjah 4. Nak guna macam mana? Sebab tu kalau bolehlah, kalaulah bicara malam ni sampai kepada orang-orang yang tertentu. Kita tak tahu, ada yang rakam, ada yang masuk dalam YouTube. Tolonglah tengok, rakyat memang memerlukan. Di antaranya, kita duk fikirkan hantar bantuan, beras, minyak. Sebenarnya rakyat bukan nak yang tu sangat. Ada di kalangan rakyat yang tak mampu nak bayar sewa rumah pun ada. Bukan saja sewa rumah, ada di kalangan rakyat yang tak mampu ni nak bayar sewa kereta yang berbulan-bulan dah. Dan ada yang paling teruk, sampai tak ada duit nak makan, Ustaz. Sebab tu, wahai pemimpin, tengoklah apa yang berlaku. Bukan masalah beras. Beras memang ada. Kalau tengok dekat kawasan kita ni, alah, pilah tak mana pun. Kadang bank letak beras. Memang boleh. Tapi duit ni, nak cari mana duit ni? Untuk mereka nak meneruskan hidup. Sebab tu pemimpin, tolonglah, tak usahlah duk bergaduh. Kami pun dah pening dah. Ceramah pun tak tahu dah. Nak ulat isu politik ni kan. Nak sembang pasal zikir apa semua ni. Orang pun takkan nak zikir lah. Sebab apa? Sebab tak ada duit, tak nak makan. Mereka tak suruh zikir. Zikir pun tak jadi. Duit tak tahu. Betul. Tolonglah tengok betul-betul. Sudahlah duk bertikai, duk pening lah kata. Macam Datuk kata, tak boleh kata nak kata apa. Kita pun pening. Wallahualam. Betul lah. Saya pun sebagai kata akhir saya cakap satu je lah. Apa-apa pun saya pernah cakap. Pendidikan saya sama. Macam mana saya cakap dulu, kita ni kena fikir rakyat. Kita ni naik ke atas. Kau nak tukar sana, tukar sini, tukar sana ke sini. Jangan lupa mandat tu rakyat yang pilih. Betul. Jangan lupa. Dan satu lagi kena ingat. Apa juga keputusan. Boleh tak tolak ke tepi? PAS ke, UMNO ke, Bersatu ke, PKR ke. Tolak tepi dulu. Duduk sama-sama, bincang. Okay, sekarang macam mana kita nak selesaikan masalah rakyat? Itu je. Orang tak nak dengar benda lain. Bincang benda ni, buat keputusan. Macam saya kata tadi. Macam Ustaz Lah kata tadi. Kita dah jimat banyak benda sebenarnya. Kita beli bahan bercetak, buku teks tadi. Kita umum, skim pinjaman tablet. Budak-budak tak payah lagi dah. Dalam tablet tu dah ada buku teks dalam tu. Anak-anak dalam tu ada. Jadi cikgu lepas ni dekat sekolah, buat spot check. Bukan cek buku lagi dah. Cek dalam tablet ada tak dia download game. Ada tak dia buat apa. Dalam tu latihan dah ada. Benda ni untuk kesenangan masa depan. So pelaburan ni, jadi anak-anak tak ada alasan dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk kelas. Kemudian, Menteri Telekomunikasi. Kau pergilah pasang semua Wi-Fi ni apa semua dekat seluruh. Wi-Fi percuma dekat taman-taman perumahan. Kat kampung-kampung. Tak ada lagi dah kampung. Dah berpuluh tahun. Umum negara maju. Apa masih ada lagi orang lain teruk? Apa pasal? Apa yang kau buat? Kan? Rakyat kita kat Sabah, Sarawak tu. Ada yang dekat Miri tu sampai 2-3 hari masuk dalam hutan turun bukit, naik bukit sebab nak cari line untuk anak dia buat homework. Mak ayah tidur dalam hutan. Benda ni kena fikir. Bukan fikir, okey sekarang strategi, okey siapa? Aku lantik kau jadi menteri. Bukan tu. Sekarang kita kena fikir orang tengah susah, ada yang tak makan. Dulu, orang tua-tua dulu, susah-susah tak apalah. Pergilah cari, tangkap ikan 2-3 ekor, dapat makan. Cari dalam gobok, pergi panjat pokok kelapa, dapat buah kelapa. Dapat buat masak, apalah, umbut ke, cobi ke boleh. Sekarang ni, orang bukan tak nak kerja. Orang nak kerja pun tak ada. Keluar rumah pun tak boleh. So benda ni lah, kalau tak berkesudahan, kluster makin banyak. Bayangkan, saya dapat maklumat, hari ni kluster bazar Ramadan pun tak habis lagi. Macam mana tu? Dan kes ni boleh cecah sampai 25,000 dah pun. So, apa lagi nak bincang pasal? Saya tak nampak signifikannya kalau kita lantik ni pun untuk pertukaran dan sebagainya. Apa kesan? Kita nak tahu COVID ni nak selesai macam mana? Rakyat nak cari makan macam mana? Rakyat nak hidup macam mana? Yang ni yang kena fikir. Kan?
Tu lah, saya punya pandangan, tetap macam mana pun buatlah keputusan, fikir rakyat dulu. Wallahualam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Ashabullah Khairi, Profesor Mada, Datuk Dr. Arif, pada semua debat. Saya pun menarik di Australia, pada pengalaman yang saya dapat maklumat, maksudlah mengatakan dia orang memang tak pakai tag dah, semua pakai tablet, dan tidak ada erti homework, dia mesti school work, tak ada kerja rumah. Di rumah ada untuk parenting, kerja mesti saya kat sekolah, kalau tak habis kan ni continue besok. So dia orang bawa tablet aja. Tapi pun cantik, insyaAllah mana tahu akan datang dalam keadaan macam ini sekarang memang poin yang menarik. Skim pinjaman tablet, tukar pada skim pinjaman buku teks. Mula buku teks tak ada pinjaman dah, cuma boleh dengan harga-harga yang kita lihat pihak yang menjual tablet ni akan diberikan diskaun ataupun tag dan sebagainya. Dia orang akan jual dengan harga yang sepatutnya, dengan divide mungkin 6 bulan bayar ataupun setahun bayar dan sebagainya. Dan 5 tahun tablet dan sebagainya. Dan ialah satu benda yang macam saya sebut tadilah, bagaimana mereka yang ada ramai anak depan orang. Memang tengok di balik bawah ni di Taiping pun sama juga. Kena kongsi. Mungkin kakak tak attack kelas, adik attack kelas dulu. Petang baru kakak ambil. Begitu juga. Walaupun kakak pun sama juga berada di universiti, duduk di rumah. Dia orang pakat tumpang kakak punya. Jadi pun mutu kualiti pembelajaran mungkin merosot, tapi insya-Allah kita harap pihak IPTA atau pihak sekolah kena memahami. Kita pun dijemput untuk bincang dengan Kementerian Pelajaran. Kita kena Kementerian Pelajaran pun memahami. Belajar di rumah memang big different. Ulang balik, belajar di rumah tak sama dengan pelajaran di sekolah. Tuan kadang tengok nak tolong angkat baju sekejap, dekat sekolah tak ada angkat baju. Tapi dia tinggal sekejap. Jadi benda-benda memang tak sama. Tapi insya-Allah kita yakin anak yang baik, anak yang konsentrasi dalam pelajaran, insya-Allah dia akan berjaya. Macam SPM ni kan, ramai dapat GI yang cemerlang walaupun belajar di rumah. Jadi insya-Allah. Banyaklah kepada semua. Daripada semua penonton, 800 tadi yang attend, tak sangka pula. Sebenarnya saya saja aja. Ni, kata, sebelum nutup. Kepada pemimpin malam ni, tolong hati-hati. Jangan duk kalut nak tukar pemimpin. Woi! Sudah supaya ada pengajian perbincangan kita malam ni. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salah. Nanti kejap. Salah. Doa sikit. Kita doa ramai-ramai. Kita aminkan ramai-ramai ni 3,000 orang ni malam ni. Pakai doa. Doa bagi barakah sikit. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kau lembutkanlah hati-hati. Ya Allah. Amin ya Allah. Pemimpin ya Allah. Supaya mereka sama antara satu sama lain ya Allah. Janganlah keputusan mereka ya Allah menyusahkan kami sebagai rakyat ini ya Allah. Kami mendoakan mereka kerana mereka akan menjawab di hadapan Allah dengan apa yang mereka buat masa hidup di dunia ini. Jadi kerana ya Allah tindakan mereka, apa yang mereka lakukan, memberi kebaikan kepada rakyat yang berada di bawah mereka, supaya mereka tidak akan berjawab di hadapan Allah dengan apa yang mereka lakukan itu dengan tidak baiknya tindakan mereka. Allahumma rabbana wakilna wa ilaikal masir. Dan ya Allah, kau angkat penyakit COVID ini ya Allah daripada bumi ini ya Allah, dan Malaysia khususnya ya Allah. Dan jadikanlah Allah, Ustaz Aslin, Ustaz Samsul Debat, Ustaz Dr. Izzah Arif, sahabat yang terbaik, sehinggalah untuk ayat kami dan di akhirat kami berada di syurga ya Allah dengan pembincangan yang kami sampaikan pada malam ini ya Allah, untuk menjadi kebaikan kepada seluruh umat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. I love you all. Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih banyak dari Datuk Datuk Zakir dan juga Samsul Debat. Jumpa lagi. Bicara secara spontan. Sebutan spontan insya-Allah pada masa akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.